Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dikumpulkan, maknanya dalam satu perkahwinan antara seorang wanita, yakni isteri dengan dengan ibu saudaranya, yakni sebelah bapanya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, juga isteri dengan ibu saudaranya sebelah ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi bab yang ketiga daripada kitabun nikah, babu tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fin nikah. Ini bab larangan daripada mengumpulkan ataupun memadukan isteri dengan ibu saudaranya, baik sebelah bapa ataupun sebelah ibunya. Hadis 890. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dikumpulkan, maknanya dalam satu perkahwinan antara seorang wanita, yakni isteri dengan dengan ibu saudaranya, yakni sebelah bapanya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, juga isteri dengan ibu saudaranya sebelah ibunya. Jadi bab ni antara bab yang dibuat oleh Imam Muslim untuk menyatakan bahawa perempuan-perempuan ataupun cara perkahwinan yang tidak boleh dilakukan. Maknanya Allah SWT telah menetapkan syarat, telah menetapkan peraturan perkahwinan ni, perkahwinan yang dibenarkan dan perkahwinan yang tidak dibenarkan. Bila dikatakan tidak boleh dikumpulkan serentak antara antara isteri dengan ibu saudaranya itu, ini berarti seseorang itu boleh berkahwin lebih daripada seorang dalam satu masa yang sama, yang kita panggil sebagai poligami. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka berkahwinlah dengan perempuan-perempuan itu, sama ada perempuan-perempuan yang baik. Fankihu ma qabalakum minan nisa, berkahwinlah dengan perempuan-perempuan yang baik, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Maknanya ada orang ni, orang ni dua orang binding, tu empat orang binding, orang ni tiga orang binding, orang ni dua orang binding. Itu masuk dua-dua. Jadi daripada hadis ni, yang pertama, boleh berkahwin dengan lebih daripada seorang isteri serentak dalam satu masa. Cuma dalam Quran kata setakat 4 lah. Itu pun dengan syarat dapat berlaku adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
sekiranya kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka seorang isteri lah serentak, seorang isteri sahaja dalam satu masa. Dalam hadis ni pula Nabi SAW melarang daripada seorang itu mengumpulkan serentak dia dengan isterinya itu dengan mak saudara dia. Ini adalah tambahan daripada apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa antajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh kamu menghimpunkan serentak dalam satu masa dua beradik. Tak boleh. Tak boleh. Serentak satu masa dengan dua orang beradik, maka hak ni pun termasuk di bawah menghimpunkan di antara dua beradik juga. Jadi Quran kata tidak boleh menghimpunkan serentak antara dua beradik. Maka hadis Nabi ni pula menambah, mana dia ada satu kaedah di sini dia panggil tambahan. Nabi SAW menambahkan hukum yang sedia ada kerana mengukuhkan lagi makna yang terkandung dalam ayat. Macam kata tidak boleh kamu menghimpunkan serentak dua beradik ni dalam satu perkahwinan. Itu adalah kerana dia punya cemburu, dia punya perbalahan itu lebih kuat akan berlaku antara madu tu. Jadi ini juga akan berlaku di antara mak saudara dengan anak saudara. Jadi Nabi SAW melarang. Jadi kalau merujuk pada Quran tu, dia pala ayat dia tu hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum. Dan seterusnya lah. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu kamu, dengan ibu kamu, anak kamu dah, dan seterusnya. Lalu Allah Ta'ala sebut wa antajma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh kamu menggabungkan antara dua beradik. Dua beradik tak boleh serentak dalam satu perkahwinan. Yang ni dua beradik tidak boleh berkongsi suami, tidak boleh bermadu. Pernah salah seorang daripada isteri Nabi SAW mai kecek pada Nabi, dia kata lastu bimukhliyatin, aku ni tak serebut seorang tuah menjadi isteri Nabi SAW. Aku nak juga orang yang mendapat tuah seperti aku ni adik-beradik aku. Jadi dia menawarkan kepada Nabi adik-beradik dia untuk jadi ummahatul mukminin. Dah. Maknanya fatanya ia deki. Tapi tidak. Dia oleh kerana Nabi ni, dia nak adik-beradik dia ni dapat tua seperti mana dia. Jadi Nabi kata mana boleh. Mana boleh kerana apa? Kerana tidak boleh menghimpunkan di antara dua adik-beradik. Walaupun sebab kepada larangan itu tidak ada, maknanya punca dia punya hikmah, larangan itu tidak ada, ia tetap tak boleh. Hikmah larangan berkahwin di antara dua beradik ataupun anak saudara dan mak saudara ni kerana perbalahan itu lebih mudah berlaku. Dan bila berlaku perbalahan lagu ni keluarga terdekat. Kalau kita nikah dua orang isteri, seorang ni orang mana dah, orang Kota Baru seorang lagi orang Kuala Kerai, tak ada orang ke apa. Dia kalau dia balas dua tu pun dia tak pergi, tak ada melibatkan apa-apa hubungan silaturahim. Sebab dia dua tu bukan ada orang ke apa, tak ada kena-mengena. Jadi kalau balas pun setakat gitu je. Hak ni kalau dia balas adik-beradik, balas dengan mak dara, susah. Akan menyebabkan perbalahan akan tarik lah. Adik-beradik dia, anak saudara dia, orang lain ke apa, semua sepupu dia, jadi balas tu lebih teruk lagi. Tapi hak dalam kes Nabi ni, walaupun dia sendiri menawarkan adik-beradik dia kepada Nabi, Nabi tetap tak sih. Kerana apa? Kerana jelas hukum daripada Quran itu tidak boleh gabung. Jadi Nabi SAW kata di sini tidak boleh dihimpunkan dalam satu nikah ni.
ini kalau berlaku juga maka batal lah. Batal perkahwinan tadi. Batal hak kedua lah, hak lewat sekali batal. Dia tidak sama seperti kes kalau seorang memeluk Islam. Katalah dia dalam agama dia dulu ada 10 orang bini. Bila dia masuk dalam Islam, dia pilih pak sahaja. Pak ni hak mana? Dia pilih pak terawal ke ataupun pak yang dia sukai. Maka hadis Nabi SAW kata, kamu pilihlah pak. Jadi pilih pak tu Nabi SAW tidak memperincikan hak mana terakhir ke, hak mana terawal ke, hak mana ya kamu nak kena yang mana. Pilih pak saja. Hak ne baki tu kena pasah. Automatik, tak boleh dah. Tak boleh buat bini, setakat pak je. Jadi dalam kes ni kalau orang tu berkahwin juga, maknanya kalau dia tak tahulah contoh dia tak tahu bahawa dua ni rupanya mak saudara dengan anak saudara, berlaku perkahwin dah. Jadi pada ketika tu hak terakhir tu kena fasah lah. Automatik kena fasah. Fasah ni maknanya tak perlu cerai lah. Terbatal automatik. Itu makna fasah, terbatal. Secara automatik terbatal. Tapi kalau lepas daripada bini kita mati, kita nak nikah dengan mak dara dia, tak apa. Dengan mak dara dia ataupun anak saudara dia lah. Dia kes gini, bini kita ni ada anak saudara, kita tak boleh nikah juga. Bini kita ada mak dara pun tak boleh nikah juga. Sebab Nabi kata antara bainal mar'ati wa qalatiha ataupun bainal mar'ati wa ammatiha. Mak saudara dengan mak dara dengan anak dara lah hubungan dua tu. Jadi sama ada kita, bini kita ni ada anak saudara, tak boleh juga nikah. Bini kita ni ada mak dara pun tak boleh nikah juga. Bini kita dengan anak saudara dia satu sudut. Bini kita dengan mak dara dia itu sudut yang lain, tapi tetap tak boleh juga. Tak kira siapa mak dara siapa anak dara. Sebab kalau tengok ahli ni, hak ni anak saudara pada hak ni, tengok ahli ni pula ni saudara ahli mak dara hak ni. Supaya nama dengan nama milal lah. Kita tak boleh nak balah. Ahli kita ni memang nama nel. Ahli dia tidak nama nel, dalam nama sembilan. Nama apa? Waktu kata nel pening sembilan. Maknanya ni cara kita pandai tu. Cara kita pandai. Jadi di sini tidak boleh menghimpulkan serentak antara mak saudara dengan anak saudara. Kalau telah mati salah seorang ataupun kalau telah bercerai, kalau kita telah bercerai dengan isteri kita tadi, maka bolehlah kita nak berkahwin dengan anak saudara dia ataupun mak saudara dia, boleh. Asalkan cerai ataupun mati, mana tidak lagi berkahwin. Jadi kalau kita pergi ambil pula, itu dia macam hukum berkenaan dengan dua beradik lah. Dua beradik, dia haram tu dia panggil haram muakkad. Kita tak boleh nikah dengan adik-beradik bini kita, dia panggil haram sementara. Haram sementara ni selama isteri kita tu jadi isteri kita, haramlah kita nikah dengan adik-beradik dia. Tapi bila kita cerai ataupun bini kita tu mati, kita nak nikah dengan adik-beradik dia, tak apa, orang panggil saling tikah. Orang panggil saling tikah, tak apa. Kalau setengah orang tu dia lebih kenal gitu, dah tak secari lain lah, ambil adik dia. Dah mati kahwin ini, ambil adik dia. Senang. Kita kena dah. Ada setengah tu tak lesik. Adik-beradik rasa macam adik-beradik, tapi hukum tu sejak daripada awal nikah sampai akhir nikah tetap bukan sebagai adik-beradik. Sebab ipar ni bahaya. Orang yang terlalu rapat dengan ipar ni, dia tak boleh. Walaupun kita tak adik bini kita je, adik bini kita pun tak boleh. Adik bini kita ke
ataupun kakak ipar kita ke, dia hukum dia macam ajnabi lain. Walaupun haram berkahwin, tapi haram tu semasa kita dengan isteri kita ni suami isteri. Kalau dah cerai, kalau dah mati, maka bolehlah nikah dengan ipar tu. Jadi tak boleh nak rapak sangat. Tak boleh nak, apa lagi nak bersendirian. Habis itu. Bab yang seterusnya, babu tahrimi nikahil muhrim wa karahati khutbatiha. Ini bab haram berkahwinnya orang yang berihram, dan larangan meminang. Dia meminang. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim. Hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah hal keadaan Nabi berihram. Jadi hadis ni dia ada perbincangan. Kalau kira ni benda yang boleh dibahas lah, mengapa pengarah kita ni letak hadis ni di sini. Tapi tak apa. Terlebih dahulu kita perlu ulai balik lah. Mungkin setengah daripada kita memang maklum dah. Itu istilah muhrim dengan mahram. Muhrim dengan mahram. Dalam kitab ni babu tahrimi nikahil muhrim. Bab haram mengahwin ni, haram berkahwin orang yang berihram. Maksud muhrim ni orang yang berihram. Itu istilah. Mahram orang yang memang kita tak boleh berkahwin. Mahram ni macam mahram bagi seorang lelaki, mak dia, adik-beradik dia, tua dia, tu mahram dia tu. Anak saudara dia, itu mahram dia. Jadi hal tu kita tak kecek sinilah. Kita bahas di sini perkahwinan orang yang berihram. Orang berihram ni orang yang pakai kain ihram lah, dalam keadaan dia nak buat haji ataupun nak buat umrah ataupun dia telah sesat sebelum sempat tahallul. Dah. Macam contoh, orang tu lepas daripada dia sa'i, dah. Lepas daripada sa'i, selesailah umrah dia. Dah. Cuma dia belum tahallul lagi, dia belum gunting rambut ataupun dia belum bercukur lagi. Lepas dia tak sabar nak nikah. Sebab nak nikah kau nak pergi Mina kau, sebab hidup-hidup badi bubuk ni. Takut dah kau lain, biar dah dia dulu. Jadi dia kata aku sesat dah. Sa'i ke apa semua ni, boleh lah aku nak pergi pindah dia. Tak boleh. Dia kena tahallul dahulu. Dia kena gunting rambut. Gunting rambut lepas tu pergilah. Luar isi hati dia. Ataupun kecek dengan tua dengan bapa perempuan tu. Jadi orang yang berihram, dia tidak boleh berkahwin dan juga tidak boleh meminang. Sebab apa? Sebab bila orang tu pakai ihram, itu tanda dia memutuskan dengan dunia. Seperti kita baca dalam bab Ajibah ni, bila orang tu pakai ihram, dia pakai pakaian yang paling ringkas sekali. Kalau lelaki tidak berjahit. Dah. Maknanya dua lah. Kain izar, kain sarung. Yang kedua ridak, kain selimut tu, selendang. Dua tu je. Tak ada jahit. Kalau hos kita ni pakai jubah, baju Melayu, kemeja, siap dengan butai, dengan jahitan ke apa semua, ada poket ke apa. Tu dia terlalu sempurna lah. Jadi untuk buat haji, pergi menemui untuk mencapai redha Allah Ta'ala, untuk buat tawaf ke apa semua ni, buat dunia, kita hanya pakai yang paling ringkas sekali. Selipar je pakai. Ia menampakkan jari-jari.
kepala tak boleh tutup, minyak tak pakai, minyak wangi tak pakai, sya'sak, ghurbat, dalam keadaan rambut yang berasal berdebu, tanda dia memutuskan dengan dunia. Minyak wangi tak pakai. Kalau orang itu berkahwin, mana dia lebih lah, dia bercanggah dengan maksud tadi. Jadi berapa syariat lari kita daripada pakai minyak wangi? Sebab pakai minyak wangi ni dia mukaddimah. Mana kalau nak ngorak orang pakai minyak wangi. Kalau orang tu nak pergi nak berhubungan dengan isteri dia, dia akan pakai minyak wangi, pakai macam-macam lah. Jadi itu adalah dawa'i syahwat, itu adalah pendorong pada syahwat. Hak ni nikah tu sendiri, mana nikah tu maksudnya persetubuhan tu lah. Maka sebab itulah orang yang berihram tak boleh, tak boleh dia nak berkahwin ataupun dia nak memindah, sebab itu bertentangan dengan maksud apa, memakai ihram dalam keadaan dia nak buat haji ataupun nak buat umrah. Cuma hadis ni dia ada dua periwayatan sebenarnya. Dalam bab ilmu hadis ni dia panggil mukhtaliful hadis. Dia ada mukhtaliful hadis. Satu cerita yang sama tetapi diriwayatkan dengan bertentangan. Itu maksud mukhtaliful hadis. Sebab Ibnu Abbas kata di sini Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah. Hal keadaan Nabi berihram. Tetapi dalam riwayat daripada Maimunah sendiri, Maimunah bintil Harith, dalam riwayat Muslim daripada Maimunah sendiri, Nabi SAW berkahwin dengan dia. Nabi telah halal, telah tahallul dah. Dia ada dua pertentangan. Ada dua pertentangan di sini tentang keadaan Nabi tu. Orang yang sama, mana Nabi dengan Maimunah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan Maimunah ni anak saudara, mak saudara. Ibnu Abbas kata Nabi berkahwin dengan Maimunah, Nabi dalam keadaan berihram. Maimunah sendiri kata aku berkahwin dengan Nabi, Nabi halal, Nabi dalam keadaan tidak lagi berihram. Itu dia panggil dua hadis yang bertentangan. Dalam sains hadis dia panggil mukhtaliful hadis. Jadi dua hadis yang bertentangan ni kena cari jalan penyelesaian. Dia kena cari jalan penyelesaian. Di antara jalan penyelesaiannya iaitu dia panggil kaedah tarjih. Kaedah tarjih kita pilih lah. Kita rasa hak mana lebih berat, hak mana lebih munasabah, sesuai dengan kedudukan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada dalam hadis yang lain, Nabi kata la yankihul muhrim wala yunkih. Orang yang berihram dia tidak boleh berkahwin dan dia tidak boleh mengahwinkan. Maknanya dia jadi wali. Dia jadi wali tak boleh. Macam dia kata aku nikahkan dikau dengan anak aku ataupun adik perempuan aku. Dia kata pada seorang lelaki. Bukan dia berkahwin tapi dia jadi wali, tak boleh. Sama ada dia wali kepada anak dia ataupun adik-beradik dia, ataupun dia jadi wali kepada dia sebagai gubernur ataupun dia sebagai hakim, qadi, mufti. Kalau dia nak nikahkan mana-mana perempuan lah yang tidak ada wali, kalau kita panggil wali hakim tu. Wali hakim tu lah macam cerita Mufti Perak, Mufti Perlis menikahkan Sabri Yunus tu panggil wali hakim. Mana penguasa besar, penguasa negeri tu mengahwinkan seorang perempuan macam Angelina tu, dia moga dia mualaf kan. Sebab dia nak jadi wali dia, hakim lah jadi wali dia. Jadi orang yang nak berkahwin
syarat dia kena dalam keadaan halal, tidak berihram. Begitu juga orang yang nak mengahwinkan, dua-dua tu kena dalam keadaan tidak berihram. Jadi Nabi sendiri melarang. Jadi bila Nabi sendiri melarang, maka dipilihlah dua hadis ni. Hadis Maimunah kata Nabi halal, dengan hadis Ibnu Abbas ia kata Nabi berihram. Hak mana lebih sesuai? Kalau mengikut majoriti ulama, dia kata hak lebih kuatnya Nabi SAW dalam keadaan halal. Nabi dalam keadaan halal, kerana cerita tentang perkahwinan ni, siapa dia hak nikah? Kita nak pakai cerita Maimunah hak dia nikah ke dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, hak mana kita nak pakai? Jadi dia panggil sahibul qissah. Tarjih tarjih hadisi sahibil qissah. Kita tarjih tu punya cerita. Jadi siapa dia yang berkahwin? Maimunah. Maimunah kata lagu mana? Nabi dalam keadaan halal. Jadi kita pakai hak Maimunah lah. Nabi dalam keadaan halal. Kerana Maimunah tu punya cerita. Itu lebih kuat. Jadi wajah tarjihnya, dia panggil kaedah tarjihnya, kita utamakan hadis tu punya cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tarjih ataupun kita pilih sesuai dengan sokongan, berdasar kepada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain ni, hadis Uthman, kita baca tadi, la yankihul muhrim wala yunkih. Orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengahwinkan, tidak boleh menjadi wali. Itu hadis Muslim. Jadi hadis Uthman ni dia selarah dengan hadis Maimunah. Jadi tak kira lah Nabi larang, dia sendiri buat. Kita nak terima boleh. Ada juga ulama yang kata berkahwin ketika dalam keadaan berihram ni boleh juga. Boleh juga. Ada juga yang berpendapat boleh juga berkahwin dalam ketika berihram, dengan mengatakan bahawa perkahwinan tadi dihadiri oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Biasanya perempuan ni dia tidak hadir dalam majlis perkahwinan. Bukan syarat pun. Bukan syarat pun. Kalau kata perempuan tu dia tak boleh tabir. Lelaki dengan wali ni, dia akad nikah dua tu je. Dia akad nikah dua tu. Tak apa walaupun tidak disaksikan oleh pengantin. Hendaknya pengantin tu ada. Hendaknya pengantin tu ada. Hak pentingnya antara wali dengan pengantin lelaki tu ada. Lepas tu ada saksi lah. Lepas tu hak syaratnya. Jadi Damun ni kata kemungkinan Maimunah tak ada. Sebab itulah dia kata Nabi halal. Sedangkan Ibnu Abbas hadir. Dia lebih mengetahui sebab dia lelaki. Tapi pendapat tu tidak kuat lah. Sebab apa? Sebab dia ada satu lagi wajah tarjih. Kena tengok urusan perkahwinan ni urusan orang dewasa. Ibnu Abbas pada ketika tu umur budak lagi. Perkahwinan ni kalau tak silapnya pada tahun yang ke-8. Perkahwinan Nabi SAW dengan Maimunah ni pada tahun yang ke-8. Umur Ibnu Abbas pada waktu tu lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang dalam 10 tahun gitulah. Budak-budak lagi. Jadi pada waktu tu urusan perkahwinan ni kita kira adalah urusan orang tua. Orang tua tu dia lebih tepat mengetahui keadaan. Sebab kadang-kadang mungkinlah dah Nabi pakai ihram lagi. Dah. Apa kita lah. Kita balik daripada umrah tu, sudah umrah sudah tak seguti rambut dah, tak secukur tu dia ada lagi bojeng. Dah. Dia ada lagi bojeng dia tu. Mungkin dia guting sikit lah. Dia saya ke bojeng dia guting sikit.
Jadi ala kelip nak kelip ke hotel tu dia singgahlah kedai. Pergi kedai mi atas, spray dah. Ada orang marah. Dia kata hamba tahallul dah. Dah. Sebab apa? Sebab tahallul ni hak syarat dia gunting rambut ataupun cukur. Tukar kain tidak jadi syarat. Tukar kain. Kita pakai kain ihram lagi. Esok nak pakai kain ihram lagi pun boleh. Dah. Tapi tak boleh lah. Dia jadi helah lah kalau zaman belum ni tak tahu lah kalau zaman PKP dulu. Dah. Hak pakai kain ihram saja boleh tawaf. Di mataf. Dah. Orang nak tawaf sunat tu dia kena naik tawaf lain. Jadi dia nak mudah jadi pakai ihram nyamak. Tak boleh lah. Jadi dalam masalah ni ulama mentarjih bahawa Nabi SAW telah pun bertahallul. Kenapa? Kerana yang pertama sesuai dengan hadis Uthman. Nabi sendiri larang. Takkanlah Nabi buat benda yang larang. Dan tidak ada pun dinyatakan bahawa khususiat untuk berkahwin dengan wanita dalam keadaan berihram ni khususiat Nabi. Tak ada. Tak ada disebutkan. Yang ketiga, Maimunah tu tuan punya cerita. Tuan punya cerita dia lebih mengetahui sebab dia yang berkahwin dengan Nabi, bukan Ibn Abbas. Begitu juga ia meriwayatkan daripada Nabi SAW. Ia meriwayatkan bahawa Nabi ni berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi tu sudah tahallul. Itu juga diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Abu Rafi' ni siapa dia? Maula Nabi SAW. Maula Nabi ni mana hanya hamba bebasan Nabi lah. Seperti mana dalam riwayat Tirmizi. Jadi Abu Rafi' ni maula kepada Nabi, hamba bebasan Nabi. Dialah yang menjadi perantaraan antara Nabi dengan Maimunah. Maka dia lebih mengetahui lah. Yang keempat, kita tidak terima riwayat Ibnu Abbas ini kerana Ibnu Abbas pada ketika itu masih lagi kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni dia mungkin tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang berlaku dalam peristiwa tadi kerana umur dia tu. Itu beberapa penyelesaian kepada hadis ni. Jadi maknanya kena tanda lah di bawah hadis 891 ni bahawa ada satu hadis daripada Muslim, riwayat daripada Maimunah sendiri bahawa Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah tu ketika ketika Nabi telah pun tahallul. Itu yang lebih kuat. Jadi kira-kiranya riwayat ni hadis Ibnu Abbas ni dah, walaupun sanad dia sahih tapi matan dia tu tidak mahfuz. Kalau kita belajar ilmu hadis ni, dia ada hadis ni mata dia sahih, sanad dia sahih. Masalah hadis ni sanad dia sahih tetapi mata dia tu tidak sahih, tidak mahfuz. Maknanya dia tidak selaras dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ada juga berlaku seperti itu. Ada juga ulama yang takwil. Itu Ibnu Hibban dia takwil, hadis ni dia takwil. Tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim, mana Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah, iaitu muhrim tu dengan mana Nabi berada di tanah haram. Berada di tanah haram. Jadi berada di tanah haram ni boleh nikah. Hatalihnya berkahwin ketika berihram. Itu tak boleh.
Kalau dia berkahwin tanah haram tak apa. Kita nak nikah di Mekah tak apa. Ada kan ni nikah di Kaabah. Hikmah larangan daripada berkahwin ketika berihram ni kerana ia jauh daripada mencari akhirat. Mana tak sesuai lah dengan keadaan kita berihram tu nak dekat dengan Allah SWT dah, nak tinggalkan syahwat dunia. Tiba-tiba kita berkahwin, sedangkan perkahwin inilah syurga dunia yang paling paling istimewa sekali. Kemudian hadis berikut, babu tahrimil khitbati ala khitbati akhihi hatta ya'zana atau yatruk. Ini bab haram memindah atas pinangan saudaranya sehinggalah dia diberi keizinan ataupun dia meninggalkan ataupun tak jadi, tak sah. Iaitu kita tahu dah tu tunai orang, kita gimin dah pula. Tak boleh. Walaupun kita tahu dia baru tunai, baru tak nikah lagi. Tunai tak boleh buat gapo. Tak boleh buat gapo pun dia cek, orang panggil cek. Bila cek tak boleh dah lah. Walaupun kita kata sekadar tunai, sebab tunai ni dikira janji. Jadi kita tidak boleh pindah atas pindangan orang lain. Tapi kalau perempuan itu tadi dah, dia tidak memberi jawapan, orang itu masuk, ini masuk, ada jenis lelaki ni pergi naik motor, tengok, lepas tu dia turun. Dia klik mikir dah, klik mikir. Jadi hak perempuan, sebelah pihak perempuan ni menengok lah, kan ada 3 hari tak beri jawapan lagi ni. Jadi itu masalah juga. Dah nak baca taksir tak kiralah 3 hari buat keputusan. Tuan Adia ni naik umur orang lain pula, habis umur naik. Tu payah tu milih dia, bakal dia cari bini tu, dia macam beli spek komputer, nak RAM setahun ni, dia punya memori gini, motherboard gini, macam-macam. Dia tak boleh nak buat lagu tu. Dia kira ada nakak juga jalan. Dia buat payah dah. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu ma kana yaqulu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada belian atas belian saudaranya. Dua orang ni tengah jual beli dah. Peniaga ni kata harga hak ni 50 riyal. Mana baju ni harga 50 riyal. Kawan tu seluk poket dah, nak ambil piti 50 riyal, kawan ni mari hamba bayar 80 riyal. Tak boleh. Tak boleh, kita telah kucar. Kita telah kucar jual beli orang. Begitu juga pembeli tadi, penjual tadi pun tak boleh juga. Orang tu bunyi, orang tu nak bayar 80 riyal, dia tinggal. Kawan tak ada jual demo, nak jual kawan tu dia bayar mahal sikit, tak boleh. Dia tidak boleh beli atas beli orang lain. Wala yaktuba ar-rajulu ala khitbati akhihi, dan tidak boleh seseorang itu meminang atas pindangan saudaranya, tak boleh. Dia kena tunggu hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'zana lahu al-khatib. Jadi dia tidak boleh pindah atas pindangan saudaranya ni tak kira lah. Maksud saudaranya ni sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Sehinggalah orang meminang tadi tak jadi. Dia tak ada air. Berasa tak apa kena dah. Berasa tak apa kena. Macam-macam lah alasan dia tu, tak jadi. Au ya'zana lahu khatib, ataupun hak minda tu tadi dia kata dia mungkin teralah kawan kita tengok dah dia mau nak gigi. Jadi tak sungguh lagu ni dah.
Dia tak sungguh. Maknanya dia kata kalau dia nak pergi minat juga gilah. Dah, maknanya dia pun macam tak berminat juga dengan perempuan tadi. Mana dia wiperuai kepada orang lain. Jadi kalau alik orang Tina ni, kalau jenis lagu ni tak sungguh ni. Dah. Ikut awak lah nak terima saya kau tak si. Bunyi macam belah, dah. Bunyi macam belah. Lelaki tu kata kepada perempuan, ikut awak lah nak terima saya kau tak si. Itu tak sungguh tu. Jadi pinangan atas pinangan tak boleh. Sebab ini membawa pada perbalahan. Sebab itulah Nabi SAW kata khitbah akhihi. Khitbati akhihi, khitbah akhihi, saudaranya. Maknanya kita jangan kacau pinangan orang lain. Orang lain tu dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya. Jadi macam adik-beradik lah kita umat Islam ni. Mana jangan potong lain orang. Jangan potong lain orang. Kita kena tunggu gilir queue, nak tunggu dulu. Nanti dia jadi kodak dua tu. Kalau tak jadi bolehlah kita nak masuk. Itu pun belum tentu setuju lagi. Dah. Kita suruh kita aku pergi boleh kat aku dah. Padahal orang lain tengok orang lain, dia kira dia gitu dengan kereta besar, dengan gaya macam-macam. Satu lagi ni babu tahrimin nikahi syighar wa butlanihi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar. Nabi larang daripada perkahwinan secara syighar. Asal mana syighar ni? Anjing ni bila ia nak kecing, ia akak kaki dia. Tu dia panggil syighar. Jadi Nabi larang perkahwinan cara lagu ni. Lagu mana? Asy-syigharu an yuzawwija ar-rajulu banatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu laisa bainahuma sadaqun. Itu seseorang itu berkahwin dengan mengahwinkan seseorang itu mengahwinkan anak perempuan dia tu dengan seorang lelaki, dan lelaki itu mengahwinkan anak perempuan dia tu kepada lelaki tadi. Di mana tidak ada mahar untuk kedua-dua perkahwinan. Jadi nikah syighar ni dia berlaku lagu ni. Dah. Lelaki ni ada anak, lelaki ni ada anak. Jadi dua-dua lelaki kata ginilah kahwin jadi natu demo jadi natu kahwin. Dah. Ya gitu. Dah. Lepas tu mahar tak payahlah. Tak payahlah. Demo boleh anak kahwin boleh anak demo. Jadi same. Boleh seri. Tak payah waktu BPT tak boleh belanja. Haram. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab pada ketika tu mahar tu dalam bentuk buduk, dalam bentuk kemaluan anak dia. Zalim lah. Mana dia hak utangnya siapa dia? Dia tu. Dia mengahwinkan anak perempuan dia dengan seorang lelaki. Lelaki tu pun sebagai balasan buyah anak dia pada dia. Pertukaran. Tak boleh. Sebab perkahwinan ni dia berasal kepada mahar. Jadi kita nak nikah, kita kena waktu belanja. Pas belanja tu pula boleh pada isteri. Boleh pada isteri. Dia lagu ni tak boleh. Ini adalah orang kata jual anak ni. Jual anak. Utuh ke dia. Anak zalim. Teranaya. Nabi kata laisa bainahuma sadaq, tidak ada mahar. Percuma tak boleh. Tapi kalau dua tu dia kecek ada mahar tak apa. Ada mahar tak apa. Jadi sebab itulah Nabi buat gambaran syighar ni maksud dia akak kaki, ani akak kaki. Jadi seolah-olah kaki hok dia akak tu anak dia lah. Jadi dia jadikan apa yang ada di antara dua kaki anak masing-masing sebagai mahar. Itu hak haramnya, berdosanya. Tak boleh lagu tu. Jadi perkahwinan itu mesti berdasarkan kepada mahar, yang mana mahar tu dimiliki sepenuhnya oleh isteri. Itu hak sebenarnya. Jadi mak pak ni tak boleh gapo. Tak boleh sekarang mak pak tak boleh minta.
1/2 ke 1/5 ke daripada mahar tadi, tak boleh, tak ada hak. Tapi setengah negeri tu tak boleh kena kahwin. Dia tak boleh, dia milik anak. Cuma anak nak kahwin sikit kepada mak pak tu terpulang pada dia lah, tapi tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Hak bolehnya dalam Quran kata kalau isteri tu nak bagi kepada suami dia sikit lah, bukan banyak. Kalau dia dengan rela hati nak bagi sedikit, maka ahli suami bolehlah ambil. Tapi tak boleh ambil semua. Tak boleh pula. Sikit lah, sekadar lah. Kemudian babul wafa bisyuruti fin nikah, bab menyempurnakan syarat yang melibatkan perkahwinan. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.